Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak meneruskan kembali sesi kekuliahan kita. Itu daripada tajuk daripada modul metrik sesi yang ke-11 yang bertajuk ia mengandungi dua tajuk. Iaitu tajuk yang pertama ialah mengurus kehidupan dan menguruskan kewangan. Dan tajuk yang kedua adalah justifikasi relapse. Menguruskan kehidupan, menjalani kehidupan dalam ketagihan mengorbankan banyak masa dan tenaga. Seorang yang ketagihan hanya memberikan sedikit masa dan perhatian kepada tanggungjawab seharian. Apabila proses pemulihan bermula, tanggungjawab yang selama ini diabaikan muncul kembali. Kadang-kadang ia mewujudkan perasaan terharu memikirkan banyak perkara yang perlu dilakukan. Pada masa yang sama, kekecewaan dan rasa tidak berdaya serta pengorbanan masa yang diperlukan untuk kembali menunaikan tanggungjawab menjadi satu tekanan. Semasa kita menagih dulu, banyak kita habiskan kepada masa untuk penagih, untuk mencari, untuk cari duit, beli barang, untuk mencari barang, menunggu barang. Jadi banyak kita habis masa situ. Jadi masa kita layak. Jadi bila kita berhenti, kita rasa tanggungjawab lah. Rumah tak bersih lagi, baju tak basuh lagi, barang dapur tak beli lagi, api tak payah lagi, air tak payah, banyak lagi. Kita tentukan di sini sejauh manakah anda lakukan untuk menguruskan hidup dengan menjawab soalan berikut. Adakah anda mempunyai saman lalu lintas yang banyak? Adakah lagi awak sama-sama trafik apa semua awak lagi cek? Okey. Kita benda tu bila itu akan menjadi satu tanggungjawab kepada kita. Adakah anda mengisi dan mengembalikan borang cukai pada masa yang ditetapkan? Macam borang hasil tanah ke, cukai pintu ke. Awak kena isi dan hantar kembali. Okay. Masih ada lagi ke bil yang perlu dibayar? Bil air ke, bil api ke, bil telefon ke, bil estero ke, bil wifi ke. Kita tengok. Kita perlu cek. Okay. Apakah kerja pembaikan rumah yang perlu dilakukan? Ada ke mana-mana pembaikan rumah mungkin jendela sengit ke, ataupun pintu sengit ke, cermin pecah ke. Okay. Kita kena cek semula. Itu contoh-contoh dia. Okay. Adakah kereta anda perlu diservis? Perlukah? Ataupun kenderaan, sama ada servis motor ke, servis kereta, itu adalah perlu. Sebab itu semua adalah tanggungjawab. Adakah anda mempunyai insurans yang baik? Okay. Adakah kita mempunyai insurans untuk menjaga hidup kita ni? Insurans kemalangan ke, insurans nyawa ke. Adakah anda mempunyai akaun pengimbang atau kaedah untuk menguruskan kewangan anda? Okay. Ada awak buat simpanan ke, ataupun awak main kutu ke, dengan seseorang ke, dengan individu, dengan dengan ramai individu ke, tak kira lah. Adakah anda menguruskan perkara yang di dalam kehidupan seharian? Sebagai contoh, membeli barang keperluan rumah, mencuci pakaian, bersih kawasan. Adakah perkara itu, adakah anda menguruskan? Jika anda menguruskan perkara-perkara ini, anda adalah kawan anda hendaklah menguruskan dalam keadaan sikit-sikit ataupun perlahan. Jika anda melakukan semua perkara ini serentak, anda mungkin merasa penat dan tidak berdaya. Lakukan satu perkara pada setiap minggu dan tumpukan kerja-kerja mencuci pada satu-satu masa. Mencuci baju kita buat hari Jumaat ataupun hari Sabtu, hari cuti saja. Okay. Mengurus perkara ini akan membantu anda mengawal kembali kehidupan anda. Bila awak buat benda-benda ni, dia automatik. Kehidupan anda akan jadi terurus. Okay. Perkara yang pertama saya perlu lakukan ialah berhenti menagih. Dan perkara kedua yang saya perlu lakukan ialah mengekalkan kepulihan ataupun tidak menagih kembali. Okay. Menguruskan kewangan. Mengawal kewangan anda berarti mengawal hidup anda. Apabila seseorang bergantung pada dadah, cara hidup yang tidak terkawal selalu memberi kesan kepada kewangan mereka. Yang mana satukah adalah perkara yang benar terjadi kepada anda. Yang pertama, jumlah wang yang melebihi menjadi pencetus untuk membeli dadah. Betul atau tidak? Ya, mungkin. Kebanyakan betul lah.
Pada zaman penagihan dulu betul. Okey. Yang kedua, saya menyembunyikan wang untuk beli dadah. Memang zaman kita menagih dulu memang kita selalu sembunyi lah. Sembunyi daripada anak-anak, sembunyi daripada isteri suruh beli barang dapur, kita tak ada duit. Okey. Yang ketiga, saya mempunyai hutang yang banyak. Ini jika diletak pada soalan ini pada zaman penagihan, memang betul lah. Saya berjudi menggunakan wang saya berbelanja boros bila saya rasa teruk, bila kita rasa teruk, ada orang hina saya, masa tu kita berbelanja boros. Saya selalu bergaduh dengan ahli keluarga mengenai wang, betul lah, zaman penagihan. Okay, saya selalu mencuri untuk membeli. Kita tak ada niat untuk mencuri dengan Malik Kita tak ada niat nak mencuri, tapi disebabkan ketagihan kita, gian kita mencuri secara tidak langsung. Ataupun kita ambil dulu barang-barang itu, kita tak oyak ketua dia. Kita tak ada niat pun nak mencuri, tapi secara tak langsung kita mencuri. Okay. Apabila mereka mula memasuki rawatan, ada klien memilih untuk memindahkan kawalan kewangan mereka kepada seorang yang mereka percaya. Jika anda membuat keputusan tersebut, anda sebenarnya mengawal kewangan anda dan melantik seseorang yang anda percayai sebagai pemegang amanah. Okey, kalau awak lantik siapa-siapa, sebaik-baiknya buatlah surat ataupun kata dua. Bersama kaunselor anda patut menentukan bila masa anda kembali boleh menguruskan wang anda secara selamat. Selepas itu, anda boleh mula bekerja untuk mengukur kewangan dia. Jika awak ada duit sikit modal, awak boleh jumpa kaunselor, tanya kaedah macam mana dengan kaunselor untuk mengurus secara selamat. Dan sebab tu awak boleh start bekerja balik untuk menguruskan kewangan, mengukurkan kewangan. Anda boleh memilih tujuan-tujuan yang disediakan di bawah. Yang pertama, awak merancang untuk membayar hutang secara banyak. Hutang yang banyak itu cara beransur-ansur. Jadi kalau awak ada hutang, awak bayarlah secara beransur-ansur. Okey, rancang. Okay. Yang kedua, anda dalam masa anda menguruskan masa anda, rancang perbelanjaan wang berhati-hati. Kita rekod perbelanjaan kita tu, kita rekod. Biar berhati-hatilah. Beli untuk keperluan sahaja, jangan ikut kemahuan. Okey. Yang ketiga, rancang perjanjian perbelanjaan dengan orang yang berkongsi kewangan. Jika awak ada perkongsian dengan mana-mana orang, awak nak kena rancang perbelanjaan awak banyak mana yang nak digunakan. Perbelanjaan kawan awak tu, orang yang berkongsi kewangan dengan awak tu, banyak mana dia nak pakai. Nanti termakan modal susah. Okay. Yang keempat, gunakan akaun bank untuk membantu menguruskan kewangan, buat simpanan. Hidup dengan cara yang kelima adalah hidup dengan cara yang anda mampu. Kita hidup setakat kita mampu je lah. Janganlah orang tukar Honda Civic, kita nak tukar Honda Civic. Setakat kita pakai Asia je lah, tak kisahlah. Jangan kita boleh bergerak dengan keluarga dan kita tak kena ujian, cukup lah. Yang keenam adalah membuat simpanan. Okey, apakah matlamat kewangan anda yang lain? Mungkin awak boleh main kutu, awak boleh main saham. Jangan main saham cepat kaya, nanti dia mudah bankrupt. Okey, itu antara daripada tajuk mengurus kewangan dan mengurus kehidupan. Untuk tajuk yang kedua, justifikasi relapse 1. Apabila seorang memutuskan tidak mahu menggunakan dadah dan alkohol lagi, bagaimana dia boleh kembali menggunakan? Adakah relapse berlaku sepenuhnya secara tidak sengaja, atau ia mempunyai tanda amaran untuk kaedah-kaedah? Ada kaedah untuk menghalangnya? Ada. Dia ada tanda-tanda amaran. Contoh tanda amaran yang paling besar ialah malas sembahyang, malas bangun tidur, malas kerja, malas ngaji, bila suka duduk sore-sore, suka mengelamun. Itu antara tanda-tanda amaran. Kita tidak menagih lagi, tapi tanda-tanda amaran itu telah keluar, telah timbul. Jadi awak kena beringatlah. Masa tanda amaran ni awak kena beringat. Okay. Justifikasi relapse ialah satu proses yang berlaku dalam pemikiran seseorang. Seseorang mungkin memutuskan untuk berhenti, tetapi sebenarnya pemikirannya masih dalam proses pemulihan dan masih merasai kehendak untuk menggunakan data tersebut. Awak rasa awak nak berhenti dah, tapi adalah otak awak atau adalah hati kecil awak ni
sikit awak rasa awak nak kena juga sikit. Jadi pemikiran ketagihan mencipta alasan. Pemikiran ketagihan mencipta alasan untuk mendekatkan diri seseorang dengan situasi rileks. Contohnya awak pergi situasi rileks, pergi jumpa kawan-kawan lama balik. Awak borok-borok dengan kawan lama, cerita tu, cerita ni, keluar cerita ni. Okey. Situasi rileks. Pemikiran ketagihan mencipta alasan untuk mendekatkan diri seseorang dengan situasi rileks dan membiarkan ia terjadi. Anda mungkin masih ingat situasi di mana anda berniat untuk berhenti menggunakan, tetapi kemudiannya mencipta alasan untuk kembali menggunakan. Awak niat awak nak berhenti dah, tapi kata tak apalah, kena sekali. Pelepah rindu, konon-kononnya. Jadi sebelum anda sedar, anda sudah kembali menagih. Bila awak relax kembali ataupun kembali menagih, permulihan anda akan bermula daripada kosong balik. Jadi awak akan menempuh satu perjalanan yang panjang pula. Daripada zero balik. Mana kena ikut peta perjalanan kepulihan, tempoh tarik cap, senang awalat, senang berpanjangnya, senang apa ni, tempoh banyak proses tu. Awak kena return balik proses tu. Jadi rugilah. Okay. Salah orang lain. Kita kena ingat, bila kita relax ataupun bila kita mengeluarkan satu justifikasi, kita akan meletakkan kesalahan itu kepada orang lain. Adakah pemikiran ketagihan anda pernah meyakinkan anda bahawa anda tiada pilihan lain selain menggunakan dada? Adakah situasi yang anda tidak jangka menghapuskan sikap berhati-hati anda? Jadi sini kita tengok, pernahkah anda terfikir perkara yang ataupun mengucapkan perkara di atas? Yang pertama, kawan lama saya datang menghubungi saya. Kami memutuskan untuk mengambilnya kembali. Itu tanda relax, situasi relax lah tu. Yang kedua, kawan saya datang untuk makan malam dan dia memberikan saya botol wine, ataupun kawan saya datang jalan-jalan, dia memberikan 1 gram syabu. Okay. Yang ketiga, saya di dalam sebuah kelab, semua orang menawarkan saya bir. Awak saya dalam sebuah kelab, saya tengok orang mabuk berlaku. Takkan saya tak saya mabuk, saya nak mabuk. Konon-konon alasan awak lah tu. Okay. Yang kedua adalah peristiwa yang membawa bencana. Apakah peristiwa yang pernah terjadi, mungkin terjadi atau bakal terjadi, yang menyebabkan anda menggunakan semula dada? Apakah terjadi itu? Yang pertama, pasangan saya meninggalkan saya, tiada lagi alasan untuk beristirahat. Awak kena fikir, apa pasangan kita tinggal kita? Sebab kita menagih lah. Kalau kita tak menagih, dia tak akan tinggal. Kita menagih, kita pukul isteri, pukul anak, selalu marah-marah. Jadi isteri kau manusia, dia ada sikap. Mungkin dia boleh tahan perasaan dengan perangai kita. Ada yang tak boleh tahan. Dia tinggal, dia lari lah. Yang kedua, pas saya baru tercedera, ia merosakkan semua rancangan saya. Okay. Mungkin lebih baik saya menggunakan dada. Mungkin awak telah accident, awak planning nak pergi KL ke, planning nak pergi mana-mana, tak dapat pergi, awak duduk rumah terperuk seorang-seorang, boring, awak ambil inisiatif daripada tu, lebih baik kena balik lah. Jadi rugilah. Okay, yang ketiga, saya baru kehilangan kerja. Kenapa saya perlu berhenti kerja? Kita kena fikir kenapa kita diberhentikan kerja. Kita berhentikan kerja sebab bos kita tahu kita ni menagih. Jadi berbuanglah kerja ni. Tapi masalahnya awak tak salahkan bos, awak tak salahkan diri awak salahkan bos awak. Okay, yang keempat adalah ahli keluarga saya meninggal. Saya tidak boleh menghadapinya sekarang ini tanpa menggunakan dada. Itu alasan yang cukup tidak logik lah. Apa sahaja kita dengan kesalahan, dengan meninggal? Sepatutnya kita kena insaf lah. Tak ada dah orang nak bantu kita. Okey, untuk tujuan tertentu, berat badan saya bertambah. Saya perlukan perangsang untuk mengawal berat badan. Betul lah. Dia metapetamin atau jenis metapetamin ni, dari jenis metapetamin ni adalah satu ubat untuk diet. Tapi masalahnya, yang makan metapetamin, yang mengambil metapetamin ada semuanya kuku. Bukannya yang gemuk pun. Okay. Nombor 2, saya kepenatan. Saya akan baik jika saya menggunakan dada. Betul lah. Bila awak penat, awak memerlukan penyegar. Masa ni, awak memerlukan. Tak ada, sebenarnya kita banyak lagi cara rehat yang kita boleh lakukan.
tanpa menggunakan dada. Yang ketiga, saya perlukan dada untuk bergaul. Mungkin kita ni gagap, tak boleh nak kecek. Jadi bila kita ambil dada, kita akan lancar kecek. Itu alasan yang tidak logik lah. Yang keempat, saya tidak menikmati hubungan seks tanpa menggunakan dada. Ini adalah orang yang sebenarnya menghubung seks menggunakan dada ni peringkat awal je. Bila awak ambil hari, masa tu awak rasa ambil tak ambil sama saja. Okey, kemurungan, kemarahan, kesunyian dan ketakutan. Okey, apakah perasaan murung, marah? Apakah perasaan murung, marah, sunyi dan takut menyebabkan anda fikir menangkis dada akan menghilangkan perasaan tersebut? Saya tertekan apabila saya menggunakan. Saya serabut perut ambil pun seruput. Lebih baik awak tak ambil. Bila saya marah, saya tidak dapat mengawal diri saya. Okay, kita dalam bab-bab yang kita belajar ni ada kaedah menguruskan kemarahan. Kita guna kaedah tu dulu sebelum ambil dada. Kecuali kalau kaedah tu tidak berjaya, ada lagi kaedah lain. Saya takut, saya mahu tahu jika saya menggunakan dada, perasaan takut akan hilang. Saya rasa bila mengambil metapetamin secara berlebihan, perasaan takut tu mari dengan tiba-tiba. Kita tengok atas episode, kita nampak macam orang. Okey, yang keempat, pasangan saya fikir saya masih menggunakan, lebih baik saya menggunakan. Sebenarnya ini adalah alasan ataupun justifikasi awak akan buat kepada isteri awak untuk mengambil dada. Apa yang anda perlu lakukan jika pemikiran ketagihan anda mencadangkan perkara pada atas? Awak boleh rujuk pada kaunselor. Awak boleh luahkan perasaan dalam kelompok suku mata ataupun buku belah langkah ataupun buku NA. Di situ kita ada rakan-rakan kita yang abstinent tu berpengalaman tentang bab-bab ini. Kita cuba kaedah yang akan dibagi tahu. Itu saja 2 tajuk hari ini daripada modul matrik yang bertajuk mengurus masa dan mengurus kehidupan dan juga justifikasi rileks 1. Sekian, terima kasih.